Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kembali bersiaran pada minggu ini bersama dengan saya Hani Hamid. Saya Zack Kirana dalam Iris Wanita Dinamik. Karisma Inspirasi. Ya Zack, minggu ni saya teruja. Kenapa? Episod kali ini saya lebih teruja daripada biasa. Aha. Sebab apa? Kali ini dapat bertemu, berdepan dengan memang individu yang memang saya follow dan ikuti di Instagram. Kita ni kalau kita ikuti seseorang dekat Instagram ni pastinya ada kualiti pada dirinya. Betul? Ataupun pada kandungan dia. Mungkin kita tertarik, betul tak? Betul. Kalau Hani, kenapa Hani ikuti laman sosial bakal tetamu kita hari ini? Okey, sebab apa? Yang pertama, aura yang dibawakan. Okey. Daripada auranya di pentas peragaan dan juga arena sukan, tetapi aura yang dibawakan sebagai seorang ibu dengan jadualnya yang padat, anak-anaknya pun sedia sama padat. Mana energi dia dapat pun saya tak tahulah. Banyak kita nak belajar ni. Kalau saya tu memang tumbang separuh jalan, stamina tak cukup. Berdiri depan tetamu kita ni pun saya rasa macam... Dan Hani kata, tetamu kita ini mempunyai banyak stamina dan ada anak-anak yang diuruskan. Betul. Pastinya anak-anak perlu tengok apa yang ibu bapa kita buat sebagai suri teladan. Benar. Orang kata melentur buluh bilah dari rebungnya dan kita yakin kalau kita jadikan ibu bapa sebagai suri teladan dan ibu bapa itu memberi contoh yang baik, melakukan perkara yang baik, contoh yang sukan seperti yang dikatakan oleh Hani ni, pastinya anak-anak akan cemerlang dalam pelbagai segi. Cemerlang dari segi akademik dan yang paling penting mungkin dari segi stamina dan pun sihat. Rohani dan jasmani seimbang. Itu yang kita nak contohi daripada tamu kita ini. Betul. Bila semuanya lengkap, kesatu badan pun terjaga, maknanya secara semula jadi amalan gaya hidup sihat tu memang dah terzahir sejak dari kecil lagi. Betul. Sampailah jadikan budaya sampai mereka dewasa. Jadi inilah sebenarnya yang kita mahukan untuk kita terapkan dalam sebuah keluarga tu. Betul. Kekal, cergas dan berstamina. Tak terlambat untuk kita, Zack. Jom kita. Nak bersukan? Sekarang. Semangat dah ni. Semangat nak bersukan. Tapi saya nak tanya, kalau Hani suka sukan apa? Sukan tak ada yang spesifik. Ada tak sukan suka-suka? Suka hati dia saja untuk bersukan. Tak apa Hani. Lepas habis siaran Iris Wanita, saya akan teman Hani. Ada geng baru best kan? Betul, baru seronok, baru semangat. Betul. Okey, jadi sebenarnya tak sabar untuk kita berkongsi semua bersama dengan tetamu kita nanti. Keseronokan yang jelas kita boleh nampak dan suasana juga dalam setiap kejohanan sukan. Kalau kita tengok mana sukan menyatukan kita semua. Itu memang tak dapat kita nafikan. Betul. Jadi dalam masa yang sama juga, kalau di peringkat dunia, kalau kita ni tim Malaysia, memang kita naklah tim Malaysia yang menang. Kita akan bersorak, betul tak? Kita akan bersorak. Tak kisahlah bangsa apa pun semangat. atlet itu, pasti kita akan sokong. Itu sebagai semangat patriotik kita. Betul. Dan untuk minggu ini, Iris Wanita akan membawakan topik yang sangat menarik, iaitu sukan inspirasi perpaduan negara. Jadi masa yang sama juga, jangan lupa jom sertai kami dalam perbincangan bersama-sama dengan tetamu nanti. Menunjukkan komen, pandangan maupun cadangan menerusi media sosial Iris Wanita di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Dan boleh email kami di iris.wanita@gmail.com. Dan tak sabar rasanya kita perkenalkan tetamu kita. Saya pun tak sabar. Ya. Jadi kalau nak tahu, tunggu selepas ini. Kenapa saya suka pelajari? Sebab benda tu ada dalam jiwa saya. Mak saya pemain bola jaring Negeri Sembilan. Kakak saya pemain bola jaring Negeri Sembilan. Adik saya pemain bola jaring Negeri Sembilan. Atau saya ni sebagai apa? Sebab benda tu memang ada dalam darah daging saya. So saya buat decision, yes, saya main bola jaring. Baik itu tadi dari bidang sukan, mula 16 tahun dah mewakili negara dan hebat. kemudian beralih ke pentas peragaan. Dua-dua cemerlang, semua peringkat terbangsa tau. Betul. Rasa cemburu tu ada sebenarnya ya? Ya, tak? Kita rasa rendah diri, tapi tetamu kita ni lagi memang kekal rendah diri walaupun pencapaiannya cukup menakjubkan. Betul. Kan? Jadi kita perkenalkan hari ini tetamu kita Fazrul Abbas, iaitu bekas atlet negara dan juga sekarang merupakan seorang model. Selamat datang ke Iris Wanita. Terima kasih menjemput saya. Ya, terima kasihlah sebab macam awal tadi saya dah buat pengakuan kan. Saya memang follow IT Fazrul Abbas. Peminat setia ni. Peminat terima setia kasih. ni. Ya. Okey, kalau kita boleh kongsikan sedikit lah. Sebab tengok daripada usia 16 tahun dah mula dah bersukan ni kan. Mewakili negara. Sekarang tahun ini dah berusia 41 tahun.
apa rahsia kekal cergas dan awet muda? Oh. Pak terus tanya. Tu kan. Okey. Itulah tu. Kan? Kekal cergas dan awet muda ni dia very subjektif. So dia bermula pada dalaman. Okey, apa yang saya titik beratkan adalah pergaulan. Pergaulan. Saya terlalu titik beratkan saya bergaul, saya, anak-anak dan keluarga bergaul dengan orang-orang yang sangat positif. Kalau boleh benda yang negatif ataupun toxic people tu kalau boleh kita elakkan. So benda tu dia akan makan diri. So apa benda yang berlaku dalam diri kita dia terpancar kat luar. So, dan benda tu vibes tu dia akan terbawa-bawa. Itu yang saya selalu titik beratkan lah. And then untuk daripada segi kecantikan luaran macam biasalah kita ni perempuan. Kita ni nak try produk itu produk ini tapi kadang-kadang saya ni kulit sangat sensitif. So benda-benda ni saya selalu refer pada doktor ataupun pharmacist. So produk saya sangat simple saja, tak ada yang mahal-mahal sangat. So apa yang sesuai dengan saya, kadang-kadang saya buat sharing. So saya berkongsi dengan anak, followers dan juga keluarga. So itu adalah tips-tips yang sangat simple dan boleh saya buat sharing untuk everyone lah. Awal-awal dah terinspirasi. Betul. Dapat Awal tip dah. terinspirasi. Dan kalau kita tengok depan mata sebenarnya Fazlun Abbas ni sangat cantik orangnya. Sesuai lah dengan kerjaya sebagai model sekarang ni kan. Dan kita memang tak dapat nafikan macam mana Fazlun sangat aktif dalam bidang sukan sebelum ini dan sekarang pun kan. Setuju tak kalau saya katakan sebenarnya bila kita aktif bersukan, badan kita cergas, itu sebenarnya memberi pengaruh kepada penampilan diri kita. Sangat setuju. Okey, dia penampilan tu macam saya cakap tadi adalah luaran. Dia adalah dalaman itu yang sangat penting. Apa yang saya ingin terapkan adalah penilaian diri kita sendiri, diri sendiri. Kita tengok apa yang terbaik untuk diri kita, apakah yang benda positif yang kita boleh sharekan kepada everyone. So sebagai model dan juga sebagai bekas atlet negara, disiplin diri itu sangat saya titik beratkan. Disiplin diri, macam saya bola jaring, permainan berpasukan. So bila berpasukan tu teamwork dalam pasukan, and then jati diri dalam diri dan juga pemain-pemain dan juga atlet-atlet yang lain. So semangat sepasukan. So benda tu membawa diri kita ke hadapan. So itu yang membuatkan saya ni selalu diberi contoh kepada orang lain kerana saya terlalu menjaga disiplin saya. Di situ juga saya terapkan diri saya sendiri dan juga kepada semua orang-orang di luar sana. Kan menjadi contoh yang baik, suri teladan yang baik bukan sahaja kepada orang sekeliling tetapi yang paling penting serumah tu, keluarga tu. Itu yang paling penting Dan kalau kita imbas balik dalam bidang sukan tu sendiri, dah lama dah ni sebenarnya kisah ni kan. Dan pada ketika itu, mana Fazlun Sliti dah terbabit dalam bidang tersebut dalam lebih kurang 5 tahun sebelum bersara dan pengalaman mewakili negara. Keluar kalau kita boleh kongsikan sedikit dan akhirnya macam mana boleh memilih untuk sudahlah bersara. Cerita bagi pengalaman. Okey, saya nak cerita sikit latar belakang saya dalam sukan lah. Okey, saya ni membesar di satu pekan yang kecil, nama dia Lengging. Okey, Lengging tu sangat kecil tapi saya ni dibesarkan oleh keluarga sukan. Mak bapak saya memang aktif dalam sukan. Okey, di sekolah setiap sukan yang saya main saya selalu menang. Okey, dan sampai satu tahap di mana saya sekolah di SMK KGV Seremban. Semua sukan yang saya masuk tu saya menang. Sampai ada konflik antara coach dengan coach untuk memilih saya untuk sukan. Kadang-kadang clashing sukan kan. So itu memberi satu impak kepada saya. Kata, mana satu sukan saya nak pergi ni? Nak pergi bola tampar ke, bola jaring ke, olahraga ke. Sebab saya semua sukan tu saya wakil negeri. Okay. Ada seorang coach saya tu, sampai sekarang saya masih kontak dengan dia dan masih baik dengan dia. Cikgu Ipun Samsudin. Dia coach saya di Negeri Sembilan. Dia kata, dia panggil saya Angah dulu. Dulu orang paling rapat dengan saya panggil Angah. Kalau kau nak, kalau awak nak jadi atlet yang bagus, kena pilih salah satu sukan. Fokus pada itu je. Fokus pada satu. Kalau you fokus pada satu dan you tahu itu adalah kepakaran you. Okey. Dari situ saya tak boleh nak memilih lagi. Masa tu umur saya dah 15-16. And then disebabkan background keluarga sukan, mak sukan, wakil Negeri Sembilan, kakak adik-beradik sukan, wakil Negeri Sembilan bola jaring, bapa pun sukan. Itu automatically saya memilih bola jaring. And then cikgu saya tu pula, coach saya tu juga, dia kata dengan saya, dia cakap mak saya, Kak, jangan terkejut satu hari nanti Fazlun ni akan mewakili negara. Mak saya kata, kenapa pula? Sebab ada satu
ada sesuatu dalam diri dia. Dia cakap macam tu tau. dia nampak. Dia nampak. Betul, kita ni masa umur muda tu kita tak nampak lagi apa kelebihan yang kita ada kan. So, yes, kita ikut follow step by step, kita ikut proses, and then alhamdulillah 16 tahun pertama kali saya mewakili negara. Umur 16 tahun. Tapi saya mewakili negara tak lama sangat, dah 5 tahun je. Kenapa 5 tahun tu? Ni saya share sikit sebab netball ni dalam masa 2 tahun saya dah pergi ke peringkat dunia. Saya wakil Malaysia umur 16 tahun, Form 4, Form 5 dah saya pergi peringkat kejohanan dunia. Sangat singkat sebab saya macam progres tu terlalu cepat. Okey, terlalu cepat dan alhamdulillah saya mendapat ranking top 10 dunia masa tu dalam shooter terbaik. Ya, shooter terbaik. Shooter terbaik, alhamdulillah. Dalam masa 2 tahun. Lepas tu saya meneruskan proses sebagai pemain bola jaring sampai tahun 2003. And then saya stop. Kenapa? Bukan saya bersara. Tidak. Saya stop sukan kerana netball ni bukanlah sukan teras dalam negara kita. Dan setiap sukan dan setiap kejohanan dia ada satu kempen dan juga training yang khas. And then bola jaring tu diketepikan sedikit sebab bukan sukan teras. Walaupun kita top 3 terbaik dalam Asia. Okay. So disebabkan banyak masa tu, saya try modelling. Saya sambung belajar di UPM. And then dari situ saya dah nampak satu cabang yang berbeza kan. And then saya ada masa tu. Oh, modeling bestnya, seronoknya kan. And then pula kita ada satu kelebihan iaitu ketinggian. Ketinggian tu membuatkan saya ekstra sikit kat situ. And then dari situlah saya bermulanya modeling tu. Itu kisahnya. Tapi saya Peralihannya. fikir keyakinan yang dibawa daripada coach yang nampak potensi dan membina kerjaya dalam bidang sukan itu dalam masa yang singkat. Masuk pula dalam bidang peragaan kan. Dia punya yakin tu dah ada. Tak semua orang boleh jadi model. Yang macam ada aura yang tersendiri. Saya boleh ikut gaya Fazli Betul. di peragaan Macam kan. mula-mula kalau misalnya saya memang nervous. Kita dulu orang sukan, main ke mana-mana pakai kasut sukan saja kan. Tiba-tiba dia suruh kita pakai heels yang 5 inch. Dia suruh kita jalan runway. Memang Itu bengkak. cabarannya. Memang bengkak kaki seminggu masa tu. Kan runway tu kena laju kan, laju. So experience tu yang membuatkan saya rasa macam I need to challenge myself. Saya nak challenge. Saya suka challenging benda-benda yang mencabar diri saya. So alhamdulillah saya diterima disebabkan background saya sebagai atlet sukan tu satu. And then lagi satu keinginan saya sendiri dan disiplin diri daripada sukan tu saya bawa ke dalam career saya. Pembawaan diri tu sangat penting sebenarnya. Ya, betul. Terinspirasi. Terinspirasi. Kita nak bersukan dan nak jadi model. Tak tahulah Tapi lulus kita ke tak. kan semua menang kan. Dan kita bergenang je mungkin ya. Tapi tak apa, kita akan kongsi banyak lagi kisah inspirasi bersama dengan tetamu kita pada waktu ini. Selepas ini kita nak Boleh. berehat, kembali lagi dalam Iris Wanita. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan kita masih lagi bersama dengan tetamu undangan kita, Fazlun Abbas, bekas atlet negara dan juga seorang model hari ini. Ya. Seronok ni ya. Soalan seterusnya. Memandangkan kita berada dalam bulan kemerdekaan, kita selalu tengok kalau atlet-atlet kita mewakili negara, pergi keluar negara ataupun mungkin dalam negara sekalipun, ini sebagai satu wadah perpaduan. Okay, sesuailah dengan tajuk kita hari ini kan. Mungkin Fazlun boleh kongsikan, adakah benar perkara ini dan mungkin boleh kongsikan kenangan satu peristiwa yang boleh menampakkan bahawa memang betul perpaduan itu wujud hasil daripada sukan itu. Ya, saya sangat setuju. Contohnya saya sukan bola jaring, kita berpasukan. Dalam organisasi Persatuan Bola Jaring itu sendiri, kita pun ramai bangsa dalam tu. Okay, contoh dalam pasukan bola jaring saya sendiri, coach saya orang Cina, manager saya India, atlet-atlet semua campur Melayu Cina India. So dari situ kita boleh nampak kita punya semangat kekitaan kita tu, semangat sepasukan, and then semangat untuk supporting each other tu sangat tinggi.
Okey, itu dalam pasukan. Bila kita satu kontijen pula, contohnya kita dalam kita pergi ke mana-mana tournament yang besar, international, maksudnya SEA Games, Asia Games, Commonwealth Games. So kita mewakili satu kontijen Malaysia, which is kita bergabung dengan semua sukan. Okey, dari situ kita boleh nampak macam sukan bola jaring, bola sepak, hoki, even bola keranjang sendiri banyak didominasi Chinese semua. Kita bersatu. Okey, macam kami akan pergi sokong tim lain, maksudnya sukan lain. And then dari situ kita tengok perkauman itu, isu negatif itu tak timbul. Okey, tak timbul langsung. Dan kita bersatu, kita bersorak, tak kisah di stadium, di gelanggang kecil besar, kita akan bersatu. Dari situ saya nampak semangat kekitaan kita itu memang sangat kuat. And then di situ kita boleh lihat isu negatif itu sebenarnya dalam sukan tak pernah timbul. Walhal benda tu kita sentiasa memberi sokongan each other back to back sebenarnya. And then benda ni memang kita boleh lihat bukan di Malaysia saja, even di negara-negara luar pun. Okey, macam saya banyak diberi pendedahan di luar sana. And then setiap tournament kita bergabung dan bergaul dengan negara-negara luar. Mereka punya semangat tu pun kita terkejut sebenarnya. Semangat mereka especially bila bersatu tu sangat tinggi. Wow, baik. Itu yang kata kita kalau bila bersatu tu semua boleh jadi. Dan yang paling penting adalah bagaimana sukan tu sebenarnya secara automatik boleh membentuk jati diri kita. Betul. Dan seronoknya apabila dah ada latar belakang dari awal sebegitu dan diterapkan pula kepada generasi-generasi yang seterusnya. Itu yang penting sekali sebab kita terapkan pula kepada anak-anak. Jadi kita nak tanyalah kepada sendiri berkaitan dengan jadual sendiri dah padat dengan aktiviti. Malah masih lagi aktif bersukan sampai sekarang betul. dengan menganjurkan pelbagai program yang berkaitan. Dan sama anak-anak pun aktif. Bukan saja dari segi aspek akademik tetapi juga dari segi kurikulum itu sendiri. Satu soalan saya nak tanya, bagaimana membahagikan masa antara semua tu? Saya tak tahu lah. Okey, kalau macam saya sendiri, saya suka melihat progres anak-anak daripada kecil sampai ke besar, sampai ke sekarang. Even saya progres itu membuatkan saya tahu kelebihan, kekurangan anak-anak itu. Di mana kelebihan dia saya akan push ke situ. Contohnya dan sukan, dia bersukan. Anak kedua, dia suka motor komunikasi, so kita push dia communication skill. And then ketiga, manja sikit. So macam mana kita nak try to tackle and overcome benda-benda macam tu kan. So saya ada 3 orang anak perempuan. Okey, sekarang dah 15, 13 dan 10. So proses membesarkan mereka tu adalah proses parenting yang sangat positif bagi saya. Okey. Bagi saya tak pernah mengalah ataupun saya mengeluh. Bagi saya suka sharekan experience saya dan saya suka menguji diri saya. Contohnya bagaimana saya nak try anak kelas gymrama, gimnastik, silat, badminton, semua saya cuba sebab Kita nak cari minat dia yang mana satu. kita nak cari skill dia kat mana satu, minat dia mana satu, mana dia punya kebolehan dia kat mana satu. Sebenarnya anak saya, bukan anak saya saja, saya rasa anak orang lain juga, dia boleh dibentuk daripada kecil, daripada awal. Sebenarnya boleh dibentuk. Tapi sebenarnya semangat ibu bapa itu sendiri. Sama ada dia boleh ke tidak. Anak-anak tu kita letak apa saja dia orang boleh buat sebenarnya. Dia sebenarnya supporting system family tu yang membuatkan anak tu boleh pergi ke tidak. Itulah adalah cabaran diri saya. Macam mana saya dapat energi itu, macam mana saya boleh go through benda ni. Sebenarnya saya go with the flow sebenarnya. Saya hanya sentiasa berdoa. Sentiasa berdoa, saya mendoa supaya dipermudahkan segala urusan, apa-apa hal pun saya minta di atas. Bukan terus terang saya cakap, bukan orang luar, even pasangan saya sendiri cakap dah gila. Dia kata jadual anak padat sangat ni. Bagi saya nak cuba. Saya nak cuba. Even bapa saya sendiri, kesian anak-anak tu. Cuti sekolah pun training. Cuti sekolah pun pergi tuition, bagilah masa berehat. Saya ni sebenarnya betul-betul terinspirasi dengan kita punya astronot negara. Okey, sebab saya tengok bagaimana dia
mendidik anak dia. Okey, daripada kecil saya tengok sebab saya terinspirasi cara dia punya parenting style. So dia hantar anak dia Chinese school. Alhamdulillah saya hantar anak saya kedua ketiga Chinese school. Chinese school saya hantar. So dari situ is challenging untuk saya juga. Bukan anak. Saya juga macam mana saya nak tolong dia ni. Oh tak boleh sebab saya tak reti bahasa Cina. Saya hantar dia tuition dari Isnin hingga Jumaat. Saya hantar dia tuition. But dalam masa yang sama petang tu training gimnastik. Every day pula tu. Lepas tu kelas agama lagi. Lepas tu saya menengok, saya melihat kita ada orang yang kita adore. Saya terinspirasi dengan kita astronot negara kita tu. Ya. So Datuk Syam Muzaffar. saya rasa why not? Saya boleh buat. Kenapa orang lain komplain padahal saya boleh buat untuk anak-anak saya. Sebenarnya boleh. Orang kata anak penat sebenarnya. No, tak, sebenarnya tak. Anak tu tak penat sebenarnya. Dia sebenarnya seronok. Anak-anak seronok Anak-anak seronok. Sebab sebenarnya. kita tunjukkan positivity itu sebenarnya ada anak-anak. sesi hati ke hati dengan anak tanya dia okey. Okey, saya nak share kat sini juga. Sebab anak-anak ni dia suka kita bertanya. Macam mana training hari ni? Sekolah macam mana hari ni? Homework okey ke tidak? Berapa banyak homework hari ni? Kadang-kadang dia balik training penat tak? Coach bagi training apa? Dia suka berborak dengan kita. Dia suka kita bertanya, dia jawab. And then bila kita bagi attention dekat dia, dia macam seronok lagi sebenarnya. Dan membuatkan the next day dia nak cerita lagi. The next day dia nak cerita lagi. Contoh anak saya yang sulung tu dia suka bercerita balik sekolah ke, Mami hari ni aktiviti sekolah sini-sini. Okey, yang kedua pula, Mami next week jadual kita macam mana? Yang the third Dia one pula yang tak sabar. Yang the third one pula, Mami malaslah Mami. Itu lain pula. Yang the third one manja tu lebih. So saya ni anak berbeza-beza, saya kena belajar how to overcome the situation. Pendekatan pun berbeza. Begitulah. Dan lagi satu, anak-anak saya ni pula, sorry panjang ni. Tapi dia kita nak belajar. Dia suka saya bagi kata-kata inspirasi. Macam 5 minit nak ke sekolah tu, saya ni suka berzikir. Maaf bukan apa, saya suka berzikir. And then kadang-kadang kita berzikir tu macam bawa kereta, kita berzikir, kita kongsi apa benda yang kita boleh kongsi kat dia. Saya terkejut anak saya 5 tahun, baru 5 tahun dia dah boleh hafal ayat kursi. Saya cakap, dah boleh hafal macam mana? Yelah pagi-pagi Mami selalu baca ayat kursi. So benda tu saya dah amalkan. Anak-anak melihat dan mendengar sebenarnya. Jadi contoh. Sebenarnya benda tu sebenarnya kita tak terfikir benda tu tau. Tapi at the same time benda tu bila kita consistently buat, anak-anak sebenarnya boleh. Boleh buat. And then dia suka. Kalau training, Mami, bagilah kata-kata semangat sikit Mami. Okey, lepas ni adik ada tournament yang ni, nak jumpa orang ni, bagilah kata-kata semangat. Ya. Begitulah seterusnya. Anak-anak. Segala-galanya. Ya betul. Acuan yang baik itu sebenarnya perlu diamalkan keluarga kan, dan ibu kan sebagai ibu yang menyelih hampir ke semua aktiviti keluarga tu. Ya, betul. Dengan cara sendiri pun dari segi kepenatan tu rasanya sangat berbalut apabila semuanya di jalan yang alhamdulillah seperti mana yang dirancang Alhamdulillah. dengan izin Allah semuanya baik-baik belaka. Jadi banyak contoh telah pun kita kongsikan tadi saya Tapi terinspirasi. Betul. Tapi sayang kita dah hampir di hujung perancangan sebenarnya. Jadi mungkin sedikit yang Fazlun boleh kongsikan kepada mungkin ibu bapa dekat luar sana yang mungkin ada anak-anak yang terinspirasi daripada kisah Fazlun. Mungkin ada sesuatu sepatah dua kata yang boleh kongsikan kepada mereka. Okay. Sebenarnya saya selalu tackle anak ni. Tengok mood dia. Kadang-kadang dia balik penat kan, kita tackle dia cara macam tu. Kita jangan strict sangat dengan dia kan. Kalau exam nak A, B, macam tu no, bukan. So kita try to faham dia macam mana kan. Macam saya sendiri bila saya tengok anak tu adalah proses pembelajaran untuk diri saya sendiri juga. Sebab kita ni jadi bukan terus jadi parents yang bagus, tak, sebenarnya kita belajar daripada anak-anak sebenarnya. So macam mana nak tackle tu, kadang-kadang kita kena tunjukkan benda yang positif, benda yang baik untuk anak-anak, kepada anak-anak. So kita komunikasi yang baik, and then jadi pendengar yang baik, dan juga kita bagi contoh-contoh yang terbaiklah untuk anak sebenarnya. Ya, baik. Dan dalam masa yang sama juga, contoh ibunya pun memang aktif bersukan. Betul. Anak-anak pun ikut sekali. Dan secara langsung, kita punya fizikal pun akan lebih baiklah.
Stamina pun bagus. Dan saya suka dengan konsep ibu bapa itu boleh jadi kawan-kawan kepada anak-anak. Ya, betul. Ya, Betul dan baik. Okey, Ya. apapun terima kasih kami ucapkan Betul. atas masa yang diberikan bersama kami dan Iris Wanita untuk edisi kali ini. Jadi harapnya jadikan inspirasi kepada semua sukan ni, lepas ni. Dengan diharapkan selepas ini ramai sebenarnya yang menjadikan sukan tu sebagai inspirasi perpaduan bukan saja untuk negara tapi bermula dari rumah untuk kita didik anak-anak ini. Betul. Ya, okey, sampai di sini saja kita bawa kepada anda Iris Wanita bersama dengan saya Hani Hamid. Saya Zaid Kirana. Jumpa lagi. Jumpa minggu depan insya-Allah.